Okay, yang biru-biru ni patutnya apa yang kamu belajar di kuliah lah. During lecture, patut you learn all this. Jadi untuk tutorial tu dia lebih fokus kepada mekanisme reaction benzene. Dia ada mekanisme dia. Tapi since kamu tak belajar lagi dalam lecture, so I have to go through juga sikit lagi buat tutorial, you tak faham pula. Okay, benzene, benzene chapter 6, benzene and its derivative. Benzene is aromatic hydrocarbon. Maksudnya dia is hydrocarbon. Dia contain hydrogen and carbon atoms only. Okay, aromatic hydrocarbon, benzene. So kamu dah belajar sebelum ni structure of benzene. Kalau compound tu you nampak ada structure-nya macam ini. Nanti dia punya functional group kita kata benzene ring ya. Structure dia macam tu ke atau macam ni ke. Nampak ada selang-seli double bond, single bond, double bond, single bond, ada 3 double bond, nampak macam tu. Maksudnya dia ada benzene ring ya. So ini compound yang kita nak belajar ni, kita belajar benzene dan juga derivative dia. Benzene attached dengan something lah, benzene derivative. Ataupun kalau dia buat macam ni, dibaringkan sikit tu pun benzene ya. Dia contain benzene ring, functional group benzene ring. Homologous series arene atau aromatic compound. Kalau dia buat ada macam nampak circular kat tengah macam tu, itu maksud dia benzene. Ada benzene ring. Okay. So molecular formula C6H6. C ni ada 6, H setiap carbon ni ada hidrogen dia 1. Kalau saya buat expanded structure dia, right, saya boleh buat double, single, double, single, double. So setiap hidrogen, setiap carbon tu ada 1 hidrogen. So C6H6, okay. Molecular formula dia. Jadi benzene is aromatic hydrocarbon. Aromatic ni mungkin term tu aroma lah asalnya tu. Dia punya root word dia tu aroma. Maksudnya some of the aromatic compound memang dia ada aroma. Dia ada bau. So ciri for aromatic compounds, it must be a cyclic. Compound, kalau kata kamu, saya dah define dah sebelum ni ya. Aromatic dengan aliphatic. Difference between aromatic dengan aliphatic. Aliphatic maksudnya it doesn't contain benzene ring. Kalau aromatic maksudnya compound yang contain benzene ring. Ada benzene, ada nampak structure benzene dalam tu. Aromatic. Jadi yang dikatakan aromatic compound, selain dia ada benzene ring, dia mesti ada benzene ring. Jadi ciri pada benzene ring ni dia adalah dia cyclic. Compound benzene ni, benzene adalah dia cyclic, gelang, planar maksudnya dia flat, molekul tu, setiap atom tu flat. Saya tak ada model kat sini. Tapi saya dah masuk sini ke? Oh, tak ada. Saya ada letak gambar kat sini. Mungkin saya copy kat mana buat dah. Dia ada atom-atom tu adalah flat dalam satu satah. Atom-atom tu satu satah. Dia planar. Sebab dia carbon tu sp2 hybridized. Sebab tu dia jadi atom-atom tu dalam satu satah. Molekul tu nampak flat saja. Okay, so first cyclic, second planar untuk membolehkan compound tu dikatakan aromatic compound Cyclic, planar, completely conjugated. Completely conjugated tu maksudnya you nampak dia macam selang-seli, double, single, double, single, double. Bila dia selang-seli double single tu, nanti dia punya pi electron tu akan delocalize, duduk tak setempat. Ni. Akan ada uninterrupted cloud of pi electron above and below the plane of the molecule. Awan elektron pi tu berterusan. Okay, jadi yang boleh menjadikan tu sebab
adanya selang-seli double single ni lah. Jadi maksudnya dia boleh buat awan elektron tu nanti dia akan berterusan. And obey Hacker rule. Hacker rule tu adalah 4n plus 2 equals dengan number of pi electron. Number of pi electron equals to 4n plus 2 dan n mestilah integer. Baru dia kata obey Hacker rule. Nanti kita tengoklah secara detail ya. Sekarang saya introduce dulu. Okay, jadi dalam benzene ring ni, dalam benzene structure adanya pi electron cloud uninterrupted secara berterusan above and below the plane of the molecule disebabkan oleh overlapping of p orbitals secara continuous. Jadi dengan itu membolehkan benzene undergo reaction electrophilic aromatic substitution rather than addition. Bukannya addition. Walaupun kamu nampak benzene ni macam ada nampak double bond, structure dia macam nampak karbon-karbon double bond, tapi dia sukar mengalami tindak balas addition. Tindak balas bagi benzene adalah, kamu dah belajar introduction sebelum ni, okay, electrophilic aromatic substitution kan, ingat tak? Benzene, sebab dia nucleophile, electron rich species, jadi dia tentu akan bertindak balas dengan electrophile. Jadi apa yang berlaku? Hydrogen being substituted. Hydrogen dekat gelang benzene tu yang ditukar ganti dengan electrophile. So kita panggil electrophilic, okay, sebab benzene ni aromatic, kita panggil electrophilic aromatic substitution. E masuk. H plus keluar, H daripada benzene tu keluar. Okay guys, setakat ni. Electrophilic, remember electrophilic aromatic substitution, reaction of benzene. Walaupun nampak ada macam karbon-karbon double bond dalam structure tu kan, tapi dia bukan macam reaction of alkene. Sebab ada elektron pi ni lah above and below the plane tu, sebab tu dia mengalami tindak balas substitution rather than addition. Sebab kalau addition reaction, nanti dia punya sifat aromatik tu dah dikacau lah, dia diubah, dah destroy lah, dah dimusnahkan. Jadi untuk mengekalkan sifat aromatik dia, dia kena mengalami tindak balas substitution. Sebab kestabilan gelang benzene tu lah yang menyebabkan dia mengalami tindak balas substitution. Jadi dia tak akan mengalami tindak balas addition. Kalau ada pun kena paksa lah. You kena force dia baru dia boleh addition. It's not easy lah to do addition reaction macam alkene. Jadi alkene karbon-karbon double bond sangat easily undergo addition tapi not benzene. Walaupun kamu nampak macam ada karbon-karbon double bond ni, okay? So aromatic compounds mesti sama untuk your syllabus kita kata dia ada benzene ring lah atau benzene like ring. Dalam kes kita kata ada benzene ring. So you nampak ni naphthalene pun dia ada benzene ring, so ni also aromatic compound. Tapi mesti memenuhi semua ni lah. Bila ada benzene tu maksudnya dia dah memenuhi ni lah. Dia ada cyclic, planar, completely injected, obey Hacker rule. Okay, so ini summary tadi yang dikatakan requirement for aromaticity, one is to have compound tu must be a cyclic. Sekejap. Kamu ada Saya kata kamu ada ni? Ada madam. Siapa? Saya jadi blank tadi. Kamu nampak tak dia blank? Saya ingat bateri dah out.
Okay, kita sambung balik ya. Where is it? Kenapa? Dah sudah. Okay, cyclic maksudnya gelang Bila tengok structure tu, compound tu dia gelang. Kalau kata kamu nak kena check whether compound tu aromatic atau tidak, check satu-satu. Okay, ada tak ciri dia aromatic, iaitu dia must be having a cyclic. Dia ada cyclic, dia ada gelang. Cyclic compound, gelang. Lepas tu planar ke tak, kita nak check planar atau tidak, you check at the, look at the carbon. Adakah dia carbon sp2 hybridized carbon? sp2 hybridized carbon is when you have a double bond, ada satu double bond, carbon-carbon double bond, and you ada nampak dua single bond. Nanti dia akan jadi sp2 hybridized lah carbon ni. Carbon ni sp2 hybridized. Sebab dia punya awan electron tu trigonal planar. Awan electron tu trigonal planar. Trigonal planar kan molekul dia flat kan, trigonal planar, remember? 120. Jadi itu menjadikan dia planar lah. Setiap atom tu dia on the same plane. Completely conjugated, kamu nampak ada selang-seli. Kita panduan dia macam itulah, nampak selang-seli, double single, double single, double single, double single, double single, macam tu okay. Nanti dia punya pi electron cloud dia akan dilocalize. Okay, Obey-Hacker rule tadi, Obey-Hacker rule, kita count number of pi electron. Okay. Kamu tahu yang double bond, double bond, carbon-carbon double bond ni, double bond, double bond, dia ada satu sigma bond, satu pi bond lah. Double bond tu maksudnya dia satu sigma, satu pi. Jadi satu garis ikatan pi bond melibatkan dua elektron. Dua elektron. Kan ikatan bila elektron being shared between two bonded atom tu melibatkan dua elektron. So kita kira dua elektron untuk satu ikatan pi. So dua. Macam tu. So dapat 6. Jadi number of pi electron for benzene is 6. Jadi 4n plus 2 equals to dengan 6. So 4n equals to 6 minus 2 is 4. So n equals to 1. Jadi kalau kata n is integer, 0, 1, 2, then that means it obeys Hacker rule. Okay, like that. Okay, kira pula untuk naphthalene, berapa elektron? 2, 4, 6, 8, 10. Nampak tak 10? Boleh? 2, 4, 6, 8, 10. Ya, satu garis ikatan tu, ikatan pi, 2 elektron. So ambil 1, 2, 4, 6, 8, 10. So 10 elektron. So number of pi electron equals to 10. 4n plus 2 equals to 10. 4n equals to 8. 4n equals to 8. 10 minus 2, 8. N equals to 2 lah. So kalau kata dia integer bukannya fraction, then it obeys Hacker rule. Boleh faham? Kamu listening to me? Boleh Boleh, madam. Okay, saya teruskan Okay, madam. Saya nak buat. Okay. Okay, molecular formula for benzene CCH6 tu dah lama dah the scientist dia dah jumpa tu. The formula ni CCH6 ni dah lama dah they found the molecular formula. Tapi structure tu lambat baru dia orang dapat the structure. This fella lah, this scientist Kekulé ni lah yang in 1866 yang propose the structure of benzene. Dia kata structure of benzene ada dua, tapi dia tak boleh nak separate kan dua-dua tu sebab dia shift back and forth so rapidly. Dia kata carbon-carbon benzene ni dalam bentuk gelang. Dia ada carbon-carbon double bond dengan carbon-carbon single bond.
Okay. So dia ada setiap carbon ni ada satu hydrogen attached to it. Jadi kalau kata carbon-carbon double bond, dia carbon-carbon double bond dia lebih pendek lah sebab banyak elektron yang terlibat di kongsi di situ. Kalau kata single bond, dia lebih panjang. Dia lebih panjang. Jadi kalau betul lah structure based on calculate structure ni, maksudnya dia tak sama panjang lah carbon-carbon ni. Macam structure tu jadi macam crooked sikit lah, macam sengit-sengit sikit lah sebab tak sama panjang. Carbon-carbon double bond dengan carbon-carbon single bond. Tapi ini peringkat awal lah, asas dia. Structure benzene proposed by Kekulé. Dia kata ada dua bentuk dalam keadaan equilibrium. Tapi Kekulé tak boleh explain kenapa benzene does not undergo addition reaction. Kalau dah kata ada carbon-carbon double bond, kenapa tak boleh undergo addition reaction macam alkene? So dia tak boleh explain. Jadi sebenarnya structure benzene based on Kekulé ni tak berapa tepat lah. Yang lebih tepatnya adalah berdasarkan resonant hybrid structure, konsep resonant. Benzene ni later on after advanced technology, they measure the carbon-carbon bond. Didapati bond tu semuanya sama panjang. Tapi bukannya double, bukannya single. Nah, dia bukan double bond, dia bukan single bond, tapi semua sama panjang. Dia adalah di antara double dengan single. Jadi ini berlaku bagi compound yang ada bukan satu saja Lewis structure boleh nak describe tentang structure tu. Nah, kami ingat lagi masa sem 1 kita belajar konsep resonant. Bila molekul tu dia ada lebih daripada satu Lewis structure, sebab satu Lewis structure tak boleh nak explain tentang structure tu. Jadi dia ada beberapa Lewis structure. Jadi molekul tu dia ada resonant structure lah. Ini berlaku disebabkan elektron tu delocalize lah. Elektron tu boleh pindah-pindah. Jadi bond didapati daripada eksperimen, setiap bond tu semuanya sama panjang. Jadi maksudnya dia simetri lah molekul ni. Semua sama panjang tapi bukan double, bukan single. Di antara double dengan single. Intermediate between the two. Jadi structure sebenarnya bukan satu, bukan dua. Tapi satu dua ni adalah resonance structure bagi benzene. Structure sebenarnya adalah di antara satu dengan dua. Yang best kita tunjukkan melalui ini, hybrid resonance. Jadi bila kita buat circle kat tengah ni, menunjukkan elektron pi tu delocalize lah. Dia tak setempat. Jadi bila kamu nak tulis equation, kamu boleh gunalah nak lukis structure benzene, dia boleh guna resonance structure untuk benzene. Nak buat lukis yang ni pun boleh, nak lukis yang ni pun boleh, nak lukis yang ni pun boleh untuk bila buat equation. Tapi bila nak buat mekanism, kita kena guna resonance hybrid structure, resonance structure dia. Sebab kita nak kena tunjuk pergerakan elektron, jadi kena tunjuk ikatan macam double bond macam ni. Okay, ini slide saya ni cerita tentang apa ikatan antara karbon-karbon, karbon hidrogen, ada sigma bond, ada pi bond. Antara karbon-karbon, karbon hidrogen adalah sigma bond. Kan expanded structure tadi yang saya tunjuk tadi, saya tulis balik mana ada ruang di sedikit ni. Dekat sini lah. Okay, kalau kamu nak tahu apa bond-bond yang terlibat kan. Kalau kata dia semua labelkan semua sigma bond, pi bond ke. Kamu tahu kalau dia single bond, itu maksudnya sigma bond. Ingat lagi tak sigma bond tu macam mana? Kalau ada double bond, dia satu sigma, satu pi. Sigma bond ni hasil pertindihan orbital hibrid. Kalau kita bercakap tentang orbital hibrid yang terlibat dalam pertindihan, pembentukan sigma bond.
Dia pertindihan dia tu adalah end-to-end overlapping. Kalau kata pi bond, dia sideways overlapping. Pi bond, sideways. Nah, kalau single bond, sigma bond. Kalau double bond, satu sigma, satu pi bond. Okay. Jadi kalau kata nak kena labelkan semua bond yang ada dalam benzin, so single bond, sigma bond. Single bond, sigma bond. Double bond tu dia ada satu sigma, satu pi. Macam itulah kita kata kena labelkan. Pi bond. Kita buat pi bond pula. Ni pi bond. Yang double bond tu ada pi bond. Okay, boleh Jadi kalau nak cerita pertindihan penghasilan sigma bond ini, saya kata tadi dia menggunakan orbital hibrid. Karbon tu menggunakan orbital hibrid. Karbon-karbon ni gambar karbon-karbon lah. Karbon-karbon yang 6 tu, ni nukleus dia. Dia menggunakan orbital hibrid sp2 ni, sp2 hybridized. Jadi sp2 hybridized carbon dengan jiran, karbon jiran, dia overlap, itu yang menghasilkan sigma bond. Boleh ke? Ingat lagi tak? Nak terang everything tak boleh nak. Sigma bond. Sigma bond. Dimaksud ayat ni Each carbon atom uses sp2 hybrid orbital to form sigma bond with each other. Carbon-carbon bond, dia sp2 hybridized carbon satu dengan carbon 2 macam tu. Carbon-carbon bond tu dia menggunakan sp2 hybridized carbon dengan sp2 hybridized carbon, dia overlap. Kalau kata bond between carbon and hydrogen, carbon tu sp2 hybridized dengan S hydrogen. Dia macam tu overlap, dapat sigma bond. Hydrogen dia S, ingat lagi tak? So setiap satu ni ada hidrogen lah, setiap carbon tu. Ada hidrogen overlap tu dapat sigma bond. Sigma bond antara carbon dengan hidrogen ni adalah hasil pertindihan sp2 hybridized carbon dengan S hydrogen. sp2 dia bentuk dia hexagonal planar. Jadi carbon tu ada satu lagi orbital P yang tak terhibrid. Kalau kita nak tunjuk tu betul-betul kena buat dia punya proses tu, nampaklah ada satu orbital P yang tak terhibrid. Jadi setiap carbon tu ada satu orbital P yang tak terhibrid. Jadi nanti dia akan overlap sideways. Sideways maksudnya pembentukan P orbital, pembentukan pi bond. Dia akan overlap sideways. Jadi awan elektronnya akan berada di atas dan di bawah. Ini membentuk pi bond. P orbital yang tak terhibrid tu dia akan overlap sideways. Jadi kita akan dapatilah awan elektron tu berada di atas dan di bawah. Jadi awan elektron pi ni delocalized, dia tak setempat, dia bebas bergerak. Jadi itu yang menjadikan benzene ring dia stable because of the delocalized pi electron. Stabilize the benzene ring. Thus benzene ring undergo substitution reaction, electrophilic aromatic substitution rather than addition. Sebab kestabilan gelang benzin. Itulah penjelasan dia. Dari segi penamaan, kalau benzin ada satu substituent dan dia tak ubah nama. Macam yang contoh B yang kedua ni dia dah ubah nama. Bila ada substituent bersama dengan benzin, dia combine to form a new parent name. Case yang B ni, dia ubah nama. Bila substituent dengan benzin, dia jadi nama lain. Yang ni tak ada. So, kalau tak ada, maksudnya benzin sebagai parent, so ada perkataan benzin kat belakang.
Chlorobenzene, chlorobenzene, nitrobenzene, etabenzene, isopropylbenzene, third butyl benzene. Benzene sebagai parent. So substituent tu sebagai prefix. Tapi kalau kata benzene bersama dengan substituent, dia ubah nama, then kamu kena hafal nama-nama ni. Metal dengan benzene, metabenzene, kita kena panggil dia toluene. Panggil metal benzene pun boleh, tapi biasa lebih dikenali dengan toluene ya. Aniline, NH2 dengan benzene kita panggil aniline. Benzaldehyde, benzaldehyde ni C double bond O. Ni aldehyde aromatik, C double bond OH kan aldehyde. Aldehyde aromatik. Dia ada benzene. Benzaldehyde, kamu kena ingatlah nama-nama ni ya. Benzyl acid, ada carboxyl group pada benzene. C double bond O, OH. Kita panggil benzyl acid. Phenol, ada hydroxyl group pada benzene. Kita panggil phenol. Ini kita ada C double bond O, CH3 pada benzene ring. Ya. Kita kena panggil dia acetophenone. Ini kena hafal nama-nama ni. Ya. Okay, kalau kata ada dua substituent pada gelang benzene, kalau dia tak ubah nama bersama dengan benzene, so macam inilah kita buat. Kita boleh letak, sama ada dua cara. Kita boleh letak number ataupun kita guna sign, kita guna O, M, P ni. O ni untuk ortho. Ortho bermaksud 1, 2, sebelah-sebelah. Meta bermaksud selang sikit, 1, 3. 1, 2 tu maksudnya ortho. Dia duduk sebelah-sebelah. 1, 3, selang sikit. Kamu kira dia jadi 1, 3, sama ada you nak kata 1 di sini atau 1 di sini. Misalkan 1, 2, 3 macam tu. You nak kata sini 1, 2, 3. Kalau 1, 4. 1, 2, 3, 4. Dan is para. Para. You boleh kata 1, 4 dibromobenzene. Okay. Contoh yang ini. Tadi kamu nampak benzene ring ada C double bond O CH3, dia acetophenone. Acetophenone. Jadi kalau kata ada substituent tu yang merubah nama bersama dengan benzene, dia jadi ubah nama pada parent tu, ya. Tak panggil benzene. So carbon sini carbon nombor 1. Ya, boleh. Kalau kata ada substituent ini bersama dengan benzene, dia akan ambil nama, ini tak ada, ni bromo tak ada. Dia akan panggil bromobenzene juga. Tapi yang ni kalau C double bond O CH3 dengan benzene, kita kena panggil dia acetophenone. So sini kena nombor 1. 1, 2, 3. Jadi 3 bromo acetophenone atau meta. Meta kan 1, 3. Ya, boleh kah? Laju ni. Ini cara penamaan baru lah. Benzene dia lain sikit. Kita boleh buat. Kita kena numberkan kalau substituent tu. Pada gelang benzene, kita kena numberkan dia atau boleh buat auto, meta, para. Kalau ada 2 lah. Kalau 3 tak boleh lah. Kalau ada 2. Macam ini. Okey, sekarang siapa satu. Kita tengok alphabetical order lah. Bromo, Br, bromo. Kloro, kloro. So ini kena nombor 1, 2, 3. So 1 bromo, 3 kloro. Alright. Atau pakai meta boleh 1, 3. Okey, ini. Okey, sekarang ada, kalau pita dengan benzene dia ada nama toluene kan. Kalau amino dengan benzene kita panggil aniline. So kita ada priority list di sini. Siapa yang lebih utama nak take over the name. Nak jadi parent. Okey, kita ada priority di sini. Amino dengan amino kat sini. Amino kat sini. Amino sini. Alkyl, metal tu ada kat sini. CC tu metal lah. Sini. Jadi maksudnya amino is much more priority dia lebih lah berbanding dengan alkyl. So kita kena parent tu yang bila benzene attach dengan amino group. So sini kena nombor 1. 1, 2, 3. Amino dengan benzene ring kita panggil aniline parent. So metal pada karbon ketiga. So 3 metal aniline atau meta metal aniline. Macam tu.
Kamu kena tahu sikit lah ni. Maybe phenol ke atau aniline. Phenol Phenol. Toluene dengan phenol. Kan? Phenol lagi. Kalau carboxylic acid, carboxylic acid. Ni kan. Carboxylic acid tapi ni nitro dia tak ubah nama. Nitrobenzene. Tapi kalau carboxyl dengan benzene ring dia beri benzoic acid. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam tu So nitro pada kedudukan nombor 2. So 2 nitro benzoic acid atau auto. Auto tu sebelah-sebelah. Okay, ini sama ada nak jadi toluene, metabenzene kan? Toluene atau benzoic acid, kita tengok priority list ni. Alkyl kat sini. Carboxyl duduk sini. So carboxyl lah. Kamu okay tak laju tak ni? 2 metil, benzoic acid tu jangan tulis nombor dia. 2 metil lah, 2 metil benzoic acid. Okay, kalau kata ada lebih daripada 2, so auto metapara tu tak pakai lagi dah Dia bubuh nombor lah. Okay, tapi nombor dia mesti nombor rendah-rendah, okay. Ni 1, 2, 3 atau 1, 2. Okay, 1, 2 kot ni lah. Supaya nombor rendah. So 1, 2, 4. 1, 2, 4 trikloro, okay. Yang ini 1, 2, 3. Dia nak buat satu kat iodо ke, satu pada kloro ke. Lebih baik supaya turutan nanti, bila kita nak tulis tu nombor tu rendah-rendah sikit lah depan. Kita kena bagi satu kat sini. Biar tetap nombor 2. Kalau you buat kot ni, 1, 2, biar ada 2 juga. Tapi lebih baik you buat sini nombor 1. Sebab Cl. Nanti kita nak tulis Cl dulu. Banding dengan iodо. Okay, so 2 bromo, 1 chloro, 3 iodobenzene. Ini phenol ke atau nitro ke? Nitro dia tak ubah parent kan? So phenol lah. Ini nombor 1. Ini kena nombor 2 lah. Jadi nanti alphabetical order, siapa nak tulis dulu? Chloro. So 4 chloro, 2 nitrophenol. Macam tu. Ini phenol ke benzoic acid? Benzoic acid. Ini nombor 1. Jadi kena 2, 3, 4 lah macam tu. Nombor tu kena nombor rendah-rendah. Okay. So OH kalau kata sebagai substituent, dia jadi hydroxy. Okay. 4 bromo, 3 hydroxy. Ini phenol dengan carboxylic acid lah. Highest priority. So nombor dia kita kena nombor rendah. So sini nombor 2, 3, 4, 5. Ini kalau kata dia sebagai substituent kita panggil amino. Ini hydroxy. So alphabetical order amino dulu. So 2 amino. Kemudian ClC pula kan. 5 chloro, 3 hydroxy benzoic acid. Boleh? Okay, kita buat penamaan sikit dalam tutorial. Bagi kamu bosan. Tapi more or less saya dah... Oh ada lagi, sorry. Sikit lagi saya terang Sikit lagi sebelum kita pergi pada tutorial. Habiskan sikit penamaan ni. Macam mana saya nak, dia punya slideshow ni terhidden ni, saya tak tutup. Okay, kalau kata tadi ada yang benzene sebagai parent tu ada nampak benzene ataupun dia tukar nama tapi still dia part of parent. Tapi sekarang ni sekiranya benzene tu adalah sebagai substituent, bukannya parent. Ini berlaku kalau kata karbon-karbon yang attach pada benzene ring tu ada functional group. Macam karbon-karbon double bond. Tapi kalau dia ada halogen tu tak penting. Halogen dia sama taraf dengan alkyl saja. Kalau nampak ada halogen kan, itu bukan functional group yang penting, itu tak kira.
Ni kalau kata ada functional group macam karbon-karbon double bond, ada OH, ada carboxyl, itu dia kena jadi sebagai parent. Jadi benzene ring sebagai substituent. Kalau benzene ring sebagai substituent, jadi dia panggil phenyl. Ni dia sebagai substituent, dia phenyl. Ya. Kalau kata ada karbon-karbon yang lebih panjang daripada karbon dalam benzene ring, dia boleh jadi parent. Walaupun tak ada functional group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang panjang lah. Lebih daripada 6 carbon dalam benzene. So ini sebagai parent. So dia jadi substituent. Ya. Benzene ring sebagai substituent, dia panggil phenyl. Slide ni saya rasa saya dah edit tapi tak ada ni. Yang ini, saya nak jadikan side chain ni sebagai parent. So saya tambah carbon lagi. Heptane. Okay. So dia lebih panjang daripada karbon dalam benzene. Dan tapi yang ini, so ini part of parent. So sini sekarang dia sebagai substituent. Jadi kalau substituent tu ada benzene ring, lepas tu ada satu karbon. Ini dia panggil benzal. Jadi notice the different. Phenyl kalau benzene ring sahaja sebagai substituent. Tapi kalau ada benzene ring dengan satu karbon sebagai substituent, dia jadi benzal. Okey? Okey. Ni contoh-contoh dia. Contoh-contoh lagi lah. Di mana side chain tu dia ada functional group ataupun karbon yang lebih panjang yang boleh dijadi sebagai parent. So benzene ring tu sebagai substituent. So final. Okey, boleh. Kamu rasa macam mana? Are you okay? How you doing? Kamu dengar tak saya ni? Are you listening to me? Okay. Dengar, madam. Ya. Sorry saya kena buat cepat. Sekejap lagi kamu dengar saya tak buat tutorial. Okay, so ini ada some of characteristic soalan tutorial. State the characteristic of aromatic compound. Tadi saya dah mention tadi ada 4 tu. So those are the characteristic for aromatic compound. Kamu boleh tengok nota settle. Iaitu cyclic kan, planar, completely conjugated and Obihaka rule for n+2 equals to pi electron. Okay, give IUPAC name. Kamu tengok dia boleh ubah nama tak? Ni ada alkyl dengan benzin. Ini kita panggil isopropyl benzin. Nama ni mungkin pentingnya nanti kadang soalan tu dia disebut nama. Jadi kamu kena fikirkan apa strukturnya. Dia kata isopropyl benzin. Kamu tahu ke isopropyl benzin macam mana? Kan isopropyl ni kita dah belajar dah sebelum ni alkyl. Kalau 3 karbon, cabang 2 metil di hujung, altogether 3 karbon kita panggil isopropyl. Itu dia ada benzin. Macam tu you kena faham macam tu lah. Ini third butyl benzin. Kan? Ini ethyl benzin. Yang kita tengok dia punya substituent dia attach pada dalam benzin tu. Okey, alkyl tu, apa nama alkyl tu? Ini ethyl benzin, 2 karbon. Okey, yang ini macam out sikit lah. Okey, kalau kata nak nama IUPAC, kalau nak nama IUPAC, kita kan tadi peraturan dia, benzin, kalau dia sebagai parent tu sebab dalam karbon dia banyak. Side chain ni kalau karbon dia kurang, tapi kalau ada functional group yang penting, baru dia boleh jadi parent. Tapi dia ada halogen. Halogen bukan functional group yang penting. Jadi sekarang parentnya still benzin. Nama belakang tu mesti benzin.
So ini dia ada, ini macam haloalkin yang punya penamaan lah. Dia ada halogen. Jadi maksudnya di sini dia ada substituent, dia ada substituent. Kan benzene ring ni ada metal, lepas tu ada klorin pada metal. Jadi cara penamaan dia macam kena ada kurungan. Dia kena buat kloro metal macam tu. Benzin. Buat substituent pada substituent. Dua-dua ni pada gelang benzin. Bukan dia duduk asing-asing. Bukan Cl pada karbon lain. Metal pada karbon lain. Cl dengan metal ni pada satu karbon gelang benzin. Jadi kita kena dalam kurungan yang sama. Dalam satu kurungan. Ya. Kalau nak nama, itu nama IUPAC. IUPAC. Tapi mungkin dia bagi nama dengan common. Mungkin juga dia kena dengan common name. Common name-nya kita panggil, sebab benzene ring ada satu karbon kan. Kita panggil benzal. Kita panggil benzal chloride. Nama haloalkin kita buat alkyl halide. So ini benzal. Ini benzal. Benzene ring bersama dengan satu karbon kita panggil benzal. Benzal. Betul Cl belakang. Chloride. Nama common name untuk haloalkin. Dia buat alkyl halide. Dia guna alkyl halide. Sebut alkyl dulu iaitu benzal. Lepas itu halogen yang apa? Chloride. Alkyl halide. Ini cara penamaan haloalkin common name. Okay, ini aniline kan? Amino dengan benzene ring kita panggil aniline. Okay, ini kita boleh kata phenyl ethene boleh. Atau dia nanti kamu lihat dalam topik polimer kita panggil styrene. Dia boleh panggil. Polystyrene tu monomer dia yang ni lah. Okay, nanti kamu buat soalan-soalan ni, tutorial mesti buat soalan nombor 3, kamu boleh buat dah ni kamu rujuk nota saya tu. 3, boleh lukis saja. Okay, nombor 4 adalah physical properties, iaitu insoluble in water. Kenapa benzene insoluble with water? Dalam nota saya tu tak bubuh pun lah But dissolve readily in organic solvent. Organic solvent contohnya hexane ke, cara organik lah yang contain carbon, hydrogen. Carbon, hydrogen hexane dia ada contain carbon, hydrogen. Jadi benzene, you tahu dia punya structure tadi C6H6 dia punya molecular formula. Dia memanglah non-polar lah. Sebab tak ada atom yang polar macam oksigen, tak ada OH bond. Jadi tak boleh buat hydrogen bond kan. That's why dia tak boleh larut dalam water. Kita kalau kata kelautan dalam celebrity in water. Hydrogen bond with water molecule. Jadi tapi molekul benzene ni dia tak ada boleh buat hydrogen bond with water molecule. Sebab dia tak ada OH bond ke kan. Macam alkohol dia ada OH bond, tu yang boleh buat hydrogen bond with water molecule. That's why dia dissolve in water. Jadi perkataan kalau kata tak boleh dissolve in water, kita kata cannot form hydrogen bond with water. Cannot form hydrogen bond with water. Sebab tu dia tak soluble in water. Cannot form hydrogen bonding with water. Sebab dia non-polar. Dia contains carbon and hydrogen only. Tak ada OH bond. Macam alkohol tu dia ada OH bond. Tu yang boleh buat hydrogen bonding with water. Light dissolve light.
Jadi ini tak sama dengan air. Air polar. Air, antara molekul muka air dia ada hydrogen bond. Benzene tak ada hydrogen bond. Dia tak boleh buat hydrogen bond with water. Okay. That's why it's not soluble. Tapi with organic solvent, misalnya hexane, it can dissolve sebab dia form apa? Van der Waals forces lah. Van der Waals forces of reaction with organic solvent. Okay, maksudnya antara benzene dengan hexane ni boleh buat Van der Waals forces. Van der Waals forces of attraction. Lepas tu dia larut ni sebab dia both sama lah. Non-polar, contain only carbon and hydrogen. Non-polar, light dissolve light. Yang tak polar larut dalam tak polar. Faham kan? Okey, setakat tu Right. Kira ni logik lah. Physical properties ni kamu fikir logik. Sebenarnya dia sama macam konsep sebelum ni kita dah belajar dah. Bila kita discuss alkene. Kenapa alkene tak larut dalam air kan? Alkene tak larut dalam air. Sama je lah. Okey. Saya move on sikit lagi boleh? Kenapa dia tak boleh nampak bawah ni? Okay. Kita lihat kepada chemical reaction for benzene. Tadi saya dah mention dah tadi awal-awal tadi. Reaction of benzene. Sebab benzene adalah nucleophile. Dia electron rich species. Jadi tentu dia akan bertindak balas dengan electrophile. Sebab benzene dia ada pi electron. Dia electron rich species. Dia nucleophile. Dia akan donate dia punya elektron. Benzene has loosely held pi electron. Make the benzene ring electron rich nucleophile. React with electrophile. Jadi apa yang berlaku reaction for benzene ni? Hydrogen being substituted by electrophile. Hydrogen tu ditukar ganti dengan electrophile. Electrophile pergi tukar ganti hydrogen Sebab apa? Kenapa substitution? Tadi kita kata tadi benzene is especially stable kan. Dia punya pi electron tu delocalize above and below the plane of the molecule. So the reaction is electrophilic aromatic substitution rather than addition. So H is replaced by electrophile. Okay. Faham dah? Okay, reaction electrophilic addition tu, electrophilic aromatic substitution ada 4. 1, 2, 3, 4. Satu halogenation, maksudnya hidrogen ganti dengan halogen. Hidrogen ganti dengan halogen. Bubuh Cl. Tukar ganti di kalau circular structure, kita tak tunjuklah hidrogen tu Hidrogen tu satu telah diganti dengan halogen. Kalau reaction dengan klorin, dia akan dapat klorobenzin lah. Tapi mesti ada Lewis acid catalyst. Kalau tak ada, tak jalan. Kalau ada cahaya, tak boleh. Macam reaction dia, macam alkene, ada cahaya, tak boleh. Dia tak mau. Dia nak kena ada Lewis acid catalyst. Okay. Reaction dia bukan free radical substitution. Reaction dia adalah electrophilic aromatic substitution. So kena ada Lewis acid catalyst. Bila ada Lewis acid catalyst ni, barulah halogen ni nanti dia jadi electrophile. Ada mekanisme dia nanti kamu lihat. Lewis acid catalyst sama ada aluminium, trichloride, tribromide atau iron, trichloride, tribromide. Tapi kamu bagi samalah klorin sini pun Cl. Fluorine trichloride. Macam tu. So H tadi combine dengan one of the Cl, so jadi HCl. Okay. Halogenation. Acylation. You kena ingat macam ni je. Halogenation, acylation, nitration, acylation. Boleh ingat tak? Acylation maksudnya, ni
perkataan alkyl tu maksudnya hidrogen tu ganti dengan alkyl group. Alkyl group. Alkyl ni. Jadi dia kena guna haloalkin. Haloalkin dengan Lewis acid catalyst. Boleh ambil FeCl3 kat sini pun boleh sama saja. RX. R tu nanti akan masuk. Tukar ganti hidrogen. RX. Tu potong kat situ. R. Alkyl tu masuk. Kita panggil alkylation. Substitute hydrogen with alkyl. Boleh ke kamu? Boleh follow tak? Hidrogen ganti dengan alkyl. Kat mana carbon yang attach dengan X, carbon tu yang akan attach dekat benzin. Yang ini penting ni. Carbon ni yang attach dengan X, carbon tu yang attach pada gelang benzin tau. Be careful. So sini isopropyl chloride. So kita akan dapat isopropyl benzin. Alkylation. Jadi nak jadi benzin, nak jadi toluene ke, benzin nak jadi ethyl benzin ke, nak buat alkyl. Friedel-Crafts, kena ingat juga ni. Friedel-Crafts alkylation. RX sama ada halogen tu klorin atau bromin, haloalkin dengan Lewis acid catalyst, AlCl3, FeCl3, AlBr3 kan bergantung. Bagi samalah halogen tu. Okey, yang ketiga adalah nitration. Nitration, nitric acid concentrated dan sulfuric acid concentrated. Suhu condition dia pun kena tulis ni, 55 degree Celsius. Ini adalah nitration. Hidrogen ganti dengan nitro group. Hidrogen ni ganti dengan nitro group. Dapat nitrobenzene. Ini tadi isopropyl benzin lah ya. Kalau kata alkyl dia isopropyl. Nitrobenzene, NO2. Nitric acid dengan sulfuric acid ni, dia akan react together. Nanti dalam mekanisme kita akan nampak dia akan dapat nitro group, NO2+, nitronium ion. Jadi hidrogen diganti dengan NO2+ untuk menghasilkan nitrobenzene. Okay, Friedel-Crafts acylation, acyl group pula, Lewis acid catalyst. Acid chloride. Acid chloride kan macam ni. RC double bond OCl, dia akan potong kat sini. Acyl group tu yang akan attach pada C double bond O tu, acyl group akan attach pada benzin. C double bond O. So alkyl apa yang dia ada kat sebelah sini, etil ke metil ke, dia akan bawa lah. Kamu kena faham yang dia akan potong kat sini. C double bond O attach pada gelang benzin. Boleh tak? Mesti ada Lewis acid catalyst juga. So hidrogen ganti dengan acyl group. Kita panggil acylation. Friedel-Crafts acylation. How are you? Are you doing? Boleh? Kena ingat 4 reaction ni. Okay, kalau kita tengok tutorial. Okay, kita tengok yang mind mapping sekejap. Ini. Yang kedua ni apa reaction dia? Benzin kepada apa ni? Apa nama ni? Nampak tak? Ni saya tunjuk sini. Benzin kepada ni apa nama ni? Anybody? Ada NO2 kita panggil apa? Ada respon. Nitration. Nitration. Ini nama dia nitrobenzene kan? Nitrobenzene. So reagen 2 ni adalah concentrated nitric acid, concentrated sulfuric acid. Right, reagen dia, condition dia, suhu dia mestilah 55 degree Celsius untuk buat nitration. Okay,
sebab jadi nitrobenzin. Daripada benzin jadi nitrobenzin. Itu nitration. Tadi kita apply tadi reaction dia 4 tadi Okey, yang ini sebab dia ada kait dengan satu lagi side. Saya tu buat yang lain pula. Kita tengok yang ini pula ada sikit mind mapping. Beda soalan dia, 9 je. Okey, untuk buat yang kedua ni, untuk buat yang ini kan, benzin campur ampun ni dah tak tahu, ni pula tak tahu kan. Lepas tu you kena tengok yang ni campur apa dapat ni kan. Yang ni letak substituent something, lepas tu letak reagent apa, lepas tu baru dapat yang ni, dapat benzoic acid. Ni benzoic acid. Benzoic acid. Jadi maksudnya ini adalah benzin derivatif lah. Maksudnya kita kena bubuh something dekat benzin dulu. Jadi benzin derivatif baru reaction benzin derivatif. Jadi ini reaction benzin derivatif Benzin letak something jadi benzin derivatif. Jadi ini ada lagi ada reaction benzin derivatif. Slide saya yang ini. Reaction benzin derivatif pula. Animation pula. Ini adalah benzin derivatif iaitu toluene. Misalnya contoh lah benzin derivatif contohnya toluene. Maksudnya dia dah ada substituent pada benzin. Jadi benzin derivatif. Kita panggil akal benzin sebab akal group katakan ada kat situ. Ini ada metal. Jadi toluene. Jadi reaction pada benzin derivatif, reaction macam reaction alkene, reaction dengan halogen, UV, ada UV, free radical substitution, tukar ganti dekat side chain tu. Mekanisme macam alkene. Reaction berlaku pada side chain. Reaction bukan berlaku pada gelang benzin. Tukar ganti ni bukan pada gelang benzin sebab dia melibatkan halogen, cahaya. Reaction macam alkene, reaction pada side chain. Free radical substitution. Reaction macam alkene. Mekanisme sama macam alkene. Juga boleh juga side chain ni, alkyl ni mengalami oxidation. Bila ada strong oxidizing agent, potensial pembangkit asidifat panas, dia jadi benzoic acid. Jadi kamu nampak tadi produk tu jadi benzoic acid kan? Jadi maksudnya dia kena jadi akal benzin, lepas tu buat oxidation, baru jadi benzoic acid. Syarat ni, alkyl ni kena ada hidrogen. Dia kena ada benzylic hidrogen. Karbon yang attach pada gelang benzin kita panggil benzylic carbon. Karbon tu kena ada hidrogen. Hidrogen tu dipanggil hidrogen benzylic. Okey. Benzylic hidrogen maksudnya hidrogen yang attach pada karbon yang attach pada gelang benzin. Hidrogen ni dipanggil hidrogen benzylic. Kalau tidak, tak boleh berlaku oxidation. Jadi nampak karbon ni dia ada hidrogen benzylic. Jadi boleh mengalami oxidation. Jadi kalau kata ini satu karbon saja kan. Ini satu karbon saja, so jadi benzoic acid lah. Tapi kalau kata dia ada lagi karbon lain. Dia ada karbon lain lagi, semua akan putus. So karbon ni dia jadi benzoic acid. Karbon-karbon lain tu dia jadi CO2. Karbon ni tu dia jadi CO2. Hidrogen tu jadi H2O. Hidrogen tu dia jadi H2O. So tinggal je karbon yang attach pada gelang benzin tu remain sebagai carboxylic acid. Okay, saya kena stop situ lah, kamu ada habis dah time ni Jadi kamu tolong cuba buat tutorial boleh. Nanti kita bincang. Please kena buat tutorial.